أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surah 108. Petok yang kedua daripada atas. Kalau kira baris kok, baris yang keempat daripada atas. Baris keempat daripada atas, tengah petok yang kedua. Illa fi haqqil ajizi. Petok yang kedua daripada atas. Fala yakfi istiqbalu jihatiha. Ambil tengah dia. Illa fi haqqil ajizi anhu. Jumpa tak? Kalau kira baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Illa fi haqqil ajizi anhu wa fi salati syiddati khawfin walau fardan. Dan terjemahan dia tu ambil tengah juga lah. Kecuali bagi orang yang tak dapat menghadapinya, tak dapat menghadap akan qiblah. Illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali bagi mereka yang tidak dapat menghadapinya. Itu terjemahan dia. Jadi dapat menghadapinya. Menghadapi mana ni? Menghadapi ain qiblah. Ain qiblah. Illa fi haqqil ajizi anhu. Anhu ni an istiqbali ainil qiblah, daripada menghadap akan ain kiblah. Dia lemah daripada menghadap ain kiblah. Lemah dia takkan ceritalah, mungkin kerana sakit, mungkin kerana diikat, atau pada salat khauf, atau pada salat khauf, sekalipun dalam solat fardu. Sekalipun dalam solat fardu. Jadi pembicaraan syarat sah solat yang kelima, menghadap ain Kaabah, menghadap ain qiblah, iaitu Kaabah, menghadap dengan dada. Kemudian tidak memada dalam mazhab Syafi'i kitanya menghadap jihah Kaabah, jihah kiblat, tidak memada. Jihah ni arah ataupun hala, tidak memada. Dalam mazhab Syafi'i kita paling muktamad menghadap ain qiblah, yakni ain Kaabah, dengan dada. Bezanya, kalau berada di dalam Masjidil Haram, menghadap ain Kaabah dengan yakin,
sebab nampak. Di luar daripada Masjidil Haram tak nampak ain Kaabah. Duduk di hotel contohnya, menghadap ain Kaabah juga dengan zan, bukan yakin dah sebab tak nampak. Sampailah tempat yang jauh, umpama tempat kita ni menghadap ain Kaabah dengan zon. Apa tu kena jaga. Sebab menghadap ain Kaabah. Kalau menghadap jihah Kaabah, ni kita sekarang ikut kiblat masjid kita, lari ke kanan kiri sedikit masih lagi dipanggil jihah Kaabah. Hala kepada matahari jatuh. Mana hala ke matahari jatuh, lari ke kanan sedikit, lari ke kiri sedikit, masih lagi dipanggil menghadap jihah Kaabah. Tidak, dia wajib menghadap ain Kaabah, 4 persegi tu. Ada ni. Tapi dengan zon lah sebab jauh. Zon jalan mana nak zon sangka. Zon ni nak panggil sangka. Di zon ni kuat jangkaan di hati bahawa kita sembahyang ni betul-betul menghadap ain Kaabah. Contoh mudah sekarang kok, setahun kan, sekali ke 2 kali matahari akan berada betul-betul atas Kaabah. Kan biasa masuk dalam berita gitu kan, pada pukul sekian matahari akan berada tepat atas Kaabah, yang mana di saat tu Kaabah tidak ada sedikit bayang pun. Di saat matahari berada di tengah-tengah Kaabah langsung tidak ada sedikit bayang. Maka duduk tempat kita ni, kita pun pacok satu barang. Tahu kan gitu? Cara mana nak buat tu? Kita tak pernah cara. Nak pastikan kita betul-betul menghadap ain Kaabah. Ini mazhab Syafi'i kita. Melainkan mazhab Hanafi dan kitab ni nyatakan bahkan jumhur mazhab, termasuk pandangan Imam Ghazali rahimahullah, memada menghadap jihah Kaabah, tak syarat ain Kaabah. Jihah ni lah sebelum matahari jatuh, terlari ke kanan ke, terlari ke kiri ke, sembahyang masa lagi sah. Kalau menghadap ain Kaabah, tersalah ke kanan, tersalah ke kiri, dengan ain Kaabah di Mekah nu bakali masuk negeri lain dah kita hadap pun dah tahulah. Dah lari ke kanan daripada ain Kaabah, lari ke kiri daripada ain Kaabah, kita tahunya kemudian menghadap ke mana kita? Adapun kalau menghadap jihah, lari pun tak apa selagi menghadap sebelum matahari jatuh. Menghadap jihah Kaabah, tu mudah. Kalau tersalah qiblah ain Kaabah, pandangan muktamad mazhab Syafi'i kok, kalau pakai muktamad masmai tidak sah, kena qada kembali. Tapi mujurlah jumhur ulama, jumhur mazhab, termasuk Imam Ghazali rahimahullah, menyatakan memada menghadap jihah Kaabah. Ada berat manalah pada ni. Sebab kalau dahulu-dahulu, masa sebut minggu lepas lah, kita boleh pergi satu-satu masjid, kita tengok dia punya kapek dia sudah lari, mana kiblat dia tak betul tu. Sekarang kau masjid Pulau Usa lah. Kalau dulu masjid menggambar tengah, ingat masjid gambar tengah, masjid utuh tu lah. Masjid utuh lah dah panggil masjid menggambar tengah. Ada orang bandar tak kenal gambar tengah. Masa mula-mula saya pernah mengajar masjid gambar tengah.
Bila sebut kata menggabang tengah, adalah orang nak pergi belajar. Dia hala ke menggabang telipu. Dia hala ke menggabang telipu. Dan sebaik kalau dia berhenti semayang di Masjid Bakar Tembesu maghrib. Dia hala mengabang tengah. Mengabang lah, mengabang lekor, mengabang telipu, mengabang tengah. Dia hala ke sebelah sana. Dia berhenti semayang maghrib di Masjid Bakar Tembesu. Cakap dengan masjid, nak ke mana ni? Saya nak pergi ke wakil mengabang tengah. Dia nak hala ke batu kaki. Mengabang. Situ ada berapa mengabang? Banyak tau. Mengabang lekor, mengabang telipu, mengabang apa lagi? Ada 2, 3, 4 mengabang situ. Jadi mengabang tengah. Dino juga Ya, ni waktu buruk ni. Dulu dia punya kiblat dia lari. Maka kapek dia serong. Selepas dibina masjid baru tu, kiblat comel lah dulu. Dan saya lupa, saya berhenti semayang ada beberapa tempat. Saya berhenti semayang tapi bukan masjid lah, surau. Saya lupa dah. Sama juga. Naik atas surau, kiblat lari. Sebab dia kapek dia serong. Lagi macam mana tu? Yang semayang sebelum tu, yang salah ain kiblat, ain Kaabah, kena qada lah. Tapi mujurlah jumhur mazhab sah lagi semayang sebab masih lagi menghadap hala jihah Kaabah. Kemudian menghadap ain Kaabah dengan dada, semayang berdiri, semayang duduk, semayang mengiring atas lambung. Orang sakit semayang mengiring atas lambung. Kiblatnya kira pada dada. Yang saya bicara lepasnya, orang semayang melentang atas belakang. Semayang melentang atas belakang ni, dada bukan menghadap kiblah, dada hala ke langit. Kaki menghadap kiblah, tapi dada ke arah langit. Yang saya bicara melepas tu. Yang wajib bubuh bantal. Wajib kena bubuh bantal di bawah kepala pesakit tu. Melainkan kalau katil tu katil yang boleh ni manual, manual boleh. Tu auto, dia boleh angkat. Tu tak payah berbantal pada apa dah. Sebab dia angkat sedikit, dada sudah ke hadapan. Angkat sedikit je, bukan angkat sampai gini, jatuhlah dianya kalau katil duduk gini. Tapi kalau katil tu katil biasa gitu, wajib berbantal. Wajib berbantal. Maka kiblat masa tu bukan kira di dada yang menghadap ke langit, tapi kira di muka. Kira di muka. Jadi kalau kiblat kira di muka, muka tidak boleh berpaling ke kanan, muka tidak boleh berpaling ke kiri, termasuk ketika memberi salam. Sebab kalau berpaling sahaja ke kanan, sudah tidak menghadap ain kiblah dengan muka, maka batal sembahyang. Yang kita sembahyang ni kiblat ke di dada, kita berpaling ke kanan, kita berpaling ke kiri, masih lagi dihukumkan menghadap kiblat. Sebab kiblat duduk di dada. Tapi bila kiblat duduk di muka, kerana dia semai melentang atas belakang, berbantal di bawah kepala dia, kiblat duduk di muka, tak boleh berpaling lah. Tiba-tiba tidak ada orang yang boleh tolong berbantal. Dada ke langit, muka ke langit, maka kiblat kira di tapak kaki. Tapak kaki yang di hulu tu kan, akhir di tapak kaki. Maka di saat tu kiblat bukan duduk di muka, maka muka ketika memberi salam sunat berpaling ke kanan, sunat berpaling ke kiri. Sebab kiblat bukan duduk di muka, duduk di tapak kaki. Sebab muka ke langit sebagaimana dada ke langit. Kan kita maklum kan, semayang berdiri tak kuasa semayang duduk. Semayang duduk tak kuasa semayang mengiring macam mayat dalam kubur. Mengiring ni, ikut kiblat ni mengiring gini lah. Pada ni macam mayat dalam kubur. Tidak kuasa mengiring, melentang atas belakang. Itu yang keempat. Melentang atas belakang tu, hala ke mana kaki? Hala ke kiblat lah. Dia panggil tidur melentang menghadap kiblat ketika sembahyang. Kalau mengiring menghadap kiblat, kena mengiring gini lah. Dada menghadap kiblat. Tapi kalau melentang menghadap kiblahnya macam mana? Kaki dihulurkan ke kiblah, itu dia panggil tidur melentang
menghadap kiblah ketika solat. Dan itulah juga dipanggil tidur malam melentang, yang disunatkan menghadap kiblah dengan kaki dihulurkan ke kiblah, bukan kepala dihulurkan ke kiblah. Itu bukan menghadap kiblah, itu menghadap ke Jepun. Ada? Betul, tadi kita bicara sembahyang. Okey, sembahyang melentang atas belakang, wajib menghadap kiblah. Macam mana sembahyang tidur melentang atas belakang menghadap kiblah? Kaki dihulur ke kiblat ataupun kepala dihulur ke kiblat? Adakah sembahyang melentang atas belakang menghadap kiblat adalah dihulurkan kepala ke kiblat? Gitu. Ini kini kiblat masjid ni. Kita pun sembahyang melentang sebab uzur. Kita pun hulur kepala ke kiblat. Itu dipanggil menghadap kiblat. Bodoh. Itu dipanggil apa? Dipanggil ni menghadap ke mana ni? Ni kalau kita melentang atas belakang, menghadap ke mana? Bukan menghadap ke Jepun. Jepun balik lama dah. Menghadap ke Jepun bukan menghadap kiblat. Itu masa sembahyang. Tidur malam pun sama juga. Selain daripada sunat menghadap kiblat, dia ada dua cara. Itu ada yang kita Sirus Salikin dan kita Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia ada 10 adab ketika tidur. 10 adab. Adab yang ketujuh menghadap kiblah. Ni kitab Imam Ghazali, kita Ihya Ulumuddin. Dia ada 10 adab ketika tidur. Adab yang ketujuh menghadap kiblah. Menghadap kiblah dua cara, mengiring. Begini jelaslah menghadap kiblah. Satu lagi yang menghadap kiblah melentang. Macam mana melentang menghadap kiblat? Kakilah dihulurkan ke kiblat, itu dipanggil menghadap kiblat. Tidur malam kepala ke kiblat, kaki ke Jepun, dipanggil menghadap Jepun, bukan menghadap kiblat, bukan membelakangkan kiblat. Rugi puluh-puluh tahun hidupnya. Rugilah. Tidur malam 8 jam. 8 jam membelakangkan kiblat, menghadap Jepun. Waktu kata pengikut Jepun berkali. Tak sempat lah dengar sekolah Jepun ni. Kenapa nak ikut ajaran Jepun? Orang tua kata, tak boleh pakai orang tua kata. Tidur, hak kaki dihulurkan kiblat. Kena marah pula dah. Hei, orang menunjuk ke kiblat, tidur. Itulah yang disunatkan. Pening kata. Pening orang panggil. Tak tahu menghadap kiblat macam mana. Dalam kita boleh nilai sendiri. Kalau kepala hala ke sana, kaki hala ke sana, tidur malam, dipanggil apa? Menghadap kiblat ke membelakangkan kiblat. Kita tak boleh nak nilai. Dah, kita kiblat ikut masjid ni. Kita berbantal, kepala ke sana, kaki ke matahari naik, kaki ke Jepun. Cuba kita mikir. Sekarang ni aku ni menghadap ke kiblat ke aku menghadap ke matahari naik ke belah Jepun? Tak boleh fikir. Munasabah kepala ke sana, muka ke sana, dikira menghadap kiblat. Tak logik langsung. Saya cerita dulu bab ni, Allah lah, huru-hara sekali. Pelik lah, apalah. Allah dia kata, Ustaz, kena alih katil, dia kata. Alih katil lah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun dah hidupnya, tidur tanpa menghadap kiblat. Sunat ni 8 jam. Kita tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam. Tinggal perkara sunat selama 8 jam. Cerdik dah orang panggil. Benda mudah je. Menghadap ke kiblat. Kita balik, kita baring rumah kita. Sekali kita letak kepala ke kiblat, kita aku ni menghadap kiblat ke menghadap ke Jepun? Tiba mikir molek. Pandai pula. Sebelum tidur nak baca, nak berdoa, dia pusing tubuh dia. Menghadap ke sana. Nak berdoa. Doa pandai pula. Kenal kiblat masa berdoa. Apa dah berdoa menghadap ke Jepun? Dah dia nak tidur kan, kepala ke kiblat. Masa nak berdoa sebelum tidur tu, nak baca, dia pusing ngadap ke sana.
Tahu kiblat. Lepas tu nak tidur, balik semula. Kan kata pelik sungguhlah. Kalau dia nak fikir langsung barangkali. Tapi biasalah saya kalau sentuh tidur melentang ketika sembahyang menghadap kiblat, saya akan pergi kepada tidur melentang sebelah malam menghadap kiblat yang disunatkan. Sama juga selepas kematian. Samalah kita nak letak mayat dalam keadaan menghadap kiblat. Orang kita tidak akan letak mayat mengiring. Pernah tengok tak orang kita letak mayat mengiring? Tak pernah kita lihat. Dia disunatkan letak mengiring ni bermula pada masa nazak lagi dah. Letak mengiring. Dia meninggal pun letak mengiring macam mayat dah kubur. Tapi orang kita tak akan buat begitu. Tak ada pernah nampak orang kita buat gitu. Ke mana pun orang kita akan letak mayat dekat melentang. Melentang disunatkan letak menghadap kiblat. Biasa orang kita buatnya kepala mayat tu ke kiblat. Dia kata menghadap kiblat. Ni saya jumpa 2-3 kali dah. Sebenarnya dia kiblat sebelah mana? Kiblat belah sana. Kepala mayat letak kiblat. Ni bukan letak menghadap kiblat ni kata. Kena pusing semula katil tu biar menghadap ke kiblat. Sebab orang kita akan letak melentang mayat, dia tak akan letak mengiring. Dia akan letak melentang. Melentang saya jumpa dia kepala kepada kiblat tu membelakangkan kiblat. Sepatutnya orang meninggal ni orang sakit. Sepatutnya orang sakit ni katil dia pada awal dia melentang menghadap kiblat comel-comel dah sampai pada masa nazar, sampai lepas daripada mati, keadaan dia kekal menghadap kiblat. Jadi maknanya dia pesakit ni sebelum dia orang si mati sebelum dia mati dia sakit membelakangkan kiblat dah katil dia. Lepas daripada mati kekal seumpama tu. Tapi orang ni anggap ingat ke menghadap kiblat? Tidak, itu dia panggil membelakangkan kiblat. Lepas tukar cara tidur, bau bantal, dia kata baru selesa dia kata. Allah sungguh-sungguhlah. Dah masa nak tidur tu kan, tak lena tidur dia baca Quran hok dia ingat. Dia cakap dia ingat. Barulah dia rasa betul-betul baca Quran menghadap kiblat ni ketika dia menghadap bulu kaki ke kiblat lah. Lepas dia tukar katil, pusing katil tu. Dan dia kalau masa dulu dia nak berdoa, dia pusing tubuh. Dia pusing dada dia ke kiblat, menghadap kepala katil lah. Lepas berdoa, dia pun pusing semula, dia membelakangkan kiblat. Orang tahu pula kata masa berdoa kiblat ke mana. Tapi lepas daripada tukar katil, tak ada susah dah. Sebab apa? Doa pun menghadap kiblat, melentang. Baca Quran pun menghadap kiblat, baca doa pun menghadap kiblat. Baru selesa dia kata. Barulah betul menghadap kiblat. Kalau kejut tengah malam dia kata, bangun dekat dalam duduk ni, baca doa, sambung tidur semula. Barulah sera menghadap kiblat. Di tengah malam dia terkejut kan. Bangun duduklah, baru duduk. Dia kejut dia kira apa-apa pun. Baca sikit, barulah sedar, ni baca ni menghadap kiblat. Doa pun menghadap kiblat, sambung tidur semula, barulah sedar ya sungguh itulah menghadap kiblat. Mana selama-lama ni tidur malam membelakangkan kiblat. Ni hak berkaitan dengan kalau semai melentang atas belakang, kena baliklah. Kiblat bukan di dada, sama ada kiblat duduk di muka ataupun kiblat duduk di tapak kaki. Menghadap kiblat ni kecuali bagi orang yang tak dapat menghadapinya. Bagi orang yang tak dapat menghadap ain kiblat. Tak dapat menghadap macam mana? Umpama dia sakit, umpama dia diikat. Kalau sakit kok, umpama orang duduk hospital dah.
Orang duduk hospital tu kan. Duduk hospital tu memanglah dia duduk hospital. Dia sebelah menghadap kiblat tau. Sebelah membelakangkan kiblat. Kan pesakitkan dia belaga kaki orang panggil tau. Dia panggil apa tu? Bukan panggil belaga kaki. Mana katil gini lah tau. Gini katil. Maknanya ada katil pesakit membelakangkan kiblat. Kepala ke kiblat. Ada sebelah lagi tu kaki dihulurkan ke kiblat. Hak tu menghadap kiblat. Tiba-tiba dia sedar. Orang letak dia di katil membelakangkan kiblat. Siapa masa nak semayang, tak ada orang nak tolong dia pusingkan katil. Mana boleh pusing katil? Wayar apa? Serakoh. Wayar serakoh. Kau panggil apa? Wayar hak banyak tu panggil apa? Wayar serakoh. Betul lah wayar serakoh tau. Dia panggil apa kalau bahasa buku? Wayar berserabai. Ke benda? Itu wayar serakoh lah. Apa nak wayar serakoh? Wayar banyak nak pusing katil macam mana dia? Ni nak semayang ni, waktu nak habis dah ni. Semayanglah walaupun membelakangkan kiblat. Sebab apa? Sebab dia lemah daripada nak menghadap kiblat kerana umpama dah kadang dia sakit. Lepas daripada tu kena mitok lah, dengan yang hospital lah. Saya nak katil menghadap kiblat, mudah saya nak semayang. Orang lain pun nak katil menghadap kiblat juga, nak mudah semayang. Tak sedap bimbang. Tak ada orang nak bubuk pun dengan kita ni. Tak ada nak bubuk. Kadang nak bubuk dah tu. Pakat nak menghadap kiblat belaka. Wahara hospital. Berebut. Dia je nak menghadap kiblat. Dia seorang je nak semayang. Kita nak semayang juga. Berebut nak semayang. Pak adanya berebut tambah semayang. Mana? Afrika Selatan, Terengganu Darul Iman. Aduh dekat dekat. Dia punya spekar siapa dah? Siapa dah ke hospital? Ke angin laut baikut ni suara dak siapa dah? Apa dah hospital? Saya ingat kita dulu bicara orang tinggal semayang kan? Tinggal semayang, hukum bunuh kalau mazhab Malik kerana murtad, kerana kafir. Tu kata tu di kata hospital tulis molek, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadis Nabi tu. Siapa yang meninggal sebab dengan sengaja buat kurungan, termasuk pada masa sakit, sengaja tak mau semayang, maka kafir terang-terang dah, murtad dah orang ni. Faqad kafara jiharan tu buat merah, lang apa? Dok semayang gamuk. Seorang mati di hospital tu. Kita pergi, mana depan tu? Mati dah. Mana sebelah tu? Mati dah. Ada ni. Hari-hari ada orang mati. Boleh tinggal semayang. Tak ada gamuk. Ada. Dia panggil apa tu? Sengaja. Tak sengaja macam mana? Tertidur, terlupa. Tidak sengaja. Tinggal semada sengaja, termasuk orang sedang sakit dipanggil sengaja tinggal semayang. Mazhab Hambali, kafir, agama murtad. Orang murtad mati, jenazahnya tak sedut mandi lah. Diharamkan mandi kapal semua, diharamkan ke bumi, ke bawah Islam. Buanglah mana-mana pun, kambuhlah mana-mana pun. Itu mazhab Hambali. Tapi kita bermazhab Syafi'i. Kafir, Nabi kata tu kafir nikmat, bukan kafir agama. Tulis pula, tinggal semua satu waktu, dihumbarkan dalam neraka satu hukuk. Satu hukuk 80 tahun satu hukuk. Siapa hidup 80 tahun kita ni? Mana 80 tahun? Yang jadi 80 tahunnya, kok 100 tahun tu je. Sihat, segar, boleh ceramah lagi. Tu 100 tahun. Tu 100 tahun.
80 tahun neraka. 80 tahun neraka ni bukan 80 tahun masa dunia. 80 tahun masa akhirat. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun tu kan. Surah Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya satu hari seperti 1000 tahun daripada hari dunia yang kau kira. Satu hari di neraka 1000 tahun hari dunia. Satu hari di neraka 1000 tahun hari dunia. Sekarang neraka 80 tahun akhirah, berapa juta tahun dunia. Untuk satu waktu semua ditinggalkan. Manis subuh tinggal, zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, isyak tinggal. Nak jadi apa? Ada ni. Ini manusia ni kadang-kadang bila sesak, lebih sesak daripada binatang lagi. Balhum adal dipanggil, lebih sesak daripada binatang lagi. Tinggal semayang tak ada. Sakit tidak ada alasan. Melainkan ringan sikitnya boleh jamuk, tu je. Berat. Kadang-kadang satu wak tu tak berapa orang puak semayang. Ni lama dah saya baca ni. Dia kira macam mana wallahu alam. Kenyataan dia keluar kat oleh Jakim. Dia kata dia suruh supaya supaya sentiasa menekankan solat ketika sakit. Pengetahuan ilmu bab solat ketika sakit ni sangat-sangat dititik beratkan kepada pesakit sendiri, kepada keluarga pesakit, ditambah satu kepada petugas hospital. Petugas hospital dia tak ada kesempatan, disibuk kerja dia. Pesakit sendiri dan juga keluarga pesakit. Itu mustahil. Kena tahu cara sembahyang ketika sakit. Tapi Jakim tu dia kata petugas hospital lah. Dia kata di Malaysia kita ni pesakit di hospital 95% tidak sembahyang. Dikira mana wallahu alam lah. Mungkin dia ada kajian barangkali. 95% tak sembahyang. Tapi saya jumpa dah 5% semua saya jumpa dah. Dia kata satu wak dia 20 orang, dia seorang je semayang. 5% tu 20 orang, dia seorang je semayang. 20 orang, dia seorang semayang. Tak panggil 5% semayang. Ya, jumpa dah tu. Kadang-kadang duduk di hospital tu kopiah atas kepala, tak semayang. Tak tahulah. Kopiah lah ayah haji. Alasan apa? Payah nak semayang, sakit, kita kodok semula di rumah lah. Tak ada sama sekali ajaran seumpama tu, tidak ada. Tinggal semayang satu waktu sudah cukup neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita duduk hospital tu boleh minta lah, saya nak katil sebelah menghadap kiblat. Minta lah. Saya nak semayang. Hak terlantar ni lah. Kalau hak boleh bangun semayang dah kanan duduk apa semua, hak tu dah apalah. Hak ni hak terlantar ni. Mana pesakit, keluarga pesakit, mintalah dengan wak tu. Kami nak letak keluarga kami ni katil menghadap kiblat. Nak semayang. Ada je petugas hospital, Allah, sibuk semayang, cekoh situ le. Cekoh lalu dah tak cakap banyak. Minta betul-betul nak katil menghadap kiblat. Oh, banyak sibuk orang ni nak kiblat. Sakit dah semayang lah. Njar lalu Pegang masuk bilik pengaruh. Ni, kaki tangan kamu ni. Orang nak semayang dia cakap apa gitu ni. Orang Islam apa gini ni. Pegang masuk bilik pengaruh. Lepas tu apa ambil viral dah. Apa-apa ni?
petugas ni orang nak minta katil menghadap kiblat, dia banyak hal. Kan ada tu. Dia kau viral belakang ni. Jangan. Tak ada jadi gitu, minta je. Hak terlantar, hak boleh bangun tak apa-apalah. Hak terlantar. Masa pernah jaga arwah ayah saya dahulu, boleh bangun mai duduk. Katil kok mana pun bubuh gila. Sebab boleh bangun semayang. Ni bubuh atas chair tu, masa bila air ambil semayang, masuk semayang atas chair tu juga, baru lakak buat atas katil. Lepas tu tidak using. Sebab boleh bangun. Bukan terlantar, terlantar. Tiba-tiba dalam keadaan tanpa menghadap kiblat, terpaksalah kita semayang tak menghadap kiblat, kena qada kemudian. Itu jelah. Kalau tak ada juga, tak ada minta pun tak ada. Misalnya dah kira lah macam mana pun. Tak apalah, kita ni bukan nak menghadap ain kiblat dah. Kita nak menghadap jihah je. Kita nak menghadap jihah, bukan nak menghadap ain. Nak menghadap ain payah di hospital, dia kena sengit. Kita ikut bangunan hospital tu sudah boleh menghadap jihah kiblat, sudah memada. Memang hospital tu memang tak silap saya begitulah, sebelah menghadap kiblat, sebelah membelakangkan kiblat. Tapi bukan kiblat ain, kiblat jihah. Tak apalah, terpakai pandangan memada menghadap jihah kiblat. Dan dicontohkan juga dengan orang yang lemah daripada menghadap kiblat ni. Contoh juganya dalam i'anatut talibin ni, orang yang diikat. Dia kena ikat. Dia kena ikat di tiang ke, di pokok ke, tak kira lah. Jadi memanglah dia dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tapi orang yang diikat ni, bukan kata tidak menghadap kiblat, wuduk pun tidak ada, kita kata. Tapi kalau kita katalah kebetulan orang yang diikat ni dia ada semayang. Contohnya dia semayang, kemudian orang khianat dia, orang ikat dia ada semayang. Masuk waktu kiblatnya tak kenalah, sebab dia kena ikat. Maka dipanggil apa ni? Orang yang lemah daripada menghadap kiblat. Dia semayanglah ikut kepada mana-mana sekalipun, tetapi semayang tu wajib diqadakkan kembali. Sebab sakit tak dapat menghadap kiblat, diikat menyebabkan tak dapat menghadap kiblat, dipanggil benda yang nadir, benda yang jarang-jarang berlaku. Maka wajib kena qada. Tambahan pula, kalau yang diikat tadi wuduk pun tak ada, sama telah lah, semayang tu wajib diqadakkan kembali. Dia diikat menyebabkan dia tidak boleh menghadap kiblat, dalam keadaan dia wuduk pula tak ada. Wuduk pula tak ada. Jadi semayang dia tu menghadap kiblat, syarat sah tidak dilengkapi. Suci daripada hadas kecil, syarat sah tidak dilengkapi. Maka dia pun semayanglah dalam keadaan berhadas, dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Semayang tu memang wajib diulangi kembali atas pandangan yang muktamad. Tapi kenapa ketika diikat wuduk tidak ada, diikat pula bukan menghadap kiblat, kenapa semayang juga? Jangan lupa kita bicara dahulu. Kerana selagi syarat wajib cukup, kekal kewajipan sembahyang. Adapun suci daripada hadas, menghadap kiblat, itu dipanggil syarat sah sembahyang, bukan syarat wajib. Selagi syarat wajib cukup, selagi itulah kekal kewajipan sembahyang, walaupun dalam keadaan syarat sah tak mampu dilengkapkan, walaupun dua syarat sah di situ. Suci daripada hadas tak mampu disempurnakan, terikat nak ambil sembahyang macam mana? Menghadap kiblat pun tak mampu disempurnakan sebab diikat tanpa menghadap kiblat.
Dua syarat sah sekalipun tak mampu disempurnakan, kekal kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Kita tambah lagi. Diikat tanpa menghadap kiblat, wuduk tidak ada, tempat tu tempat najis, diikat dan kena telanjang, berapa lagi nak kira ni? Suci daripada hadas kecil tak mampu disempurnakan. Suci dan najis, tempat najis dia kena ikat. Menutupi aurah, telanjang sebab dia orang anaya dia. Tanpa menghadap kiblat, berapa? 4 syarat sah tak mampu disempurnakan. Kekal kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Jangan lupalah syarat wajibnya: Islam, baligh, berakal, suci haid dan nifas. Siapa yang tak wajib sembahyang? 7 golongan: orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma. 3 ni lawan dia berakal. Berakal syarat wajib, lawan dia orang gila tak wajib, orang koma, orang mabuk tak wajib, orang koma tak wajib, orang haid dan orang nifas. 7 golongan ni sahaja yang gugur kewajipan sembahyang. Orang tak ada wudu tak gugur kewajipan sembahyang, itu syarat sah. Orang yang tidak menghadap kiblat tak gugur kewajipan sembahyang, sebab itu bukan syarat wajib, itu syarat sah. Itu bicara dahulu di awal kitab dahulu. Orang mabuk ni umpama salah makan lah. Dia makan satu benda, lepas tu makan benda yang lain pula, contohlah. Jadi dia mabuk. Pada apa ni? Buih mulut. Tak kenal orang dianya. Daripada waktu sahur tu, contoh sahur muda. Waktu sahur, dia makan ubat, dia makan apa tak tahulah, jadi mabuk. Waktu sahur, sedar-sedar pukul 8 pagi. Subuh dia tak ada kewajipan. Sebab sepenuh waktu subuh dia dalam keadaan tidak berakal kerana mabuk. Bukan mabuk pergi ke laut tu. Kalau mabuk pergi ke laut, tu kan, pergi candak sutung tu kan, mabuk juga. Habis keluar. Ada apa? Lembek kawan tu nya. Tetap wajib semayang. Waktu mabuk, tu mabuk ke laut. Ni mabuk hilang akal. Ada ustaz, saya tak semayang ustaz lagi ke laut. Kenapa? Nak semayang macam mana? Dia kata ombak gini, dia kata semayanglah. Semayang duduk pun tengah langgar. Semayanglah macam mana pun, duduk ke mengiring ke melentar, semayang. Tak ada nak semayang. Tak, dia kata kalau duduk pun dia kata tunggal langgang, dia kata ombak kuat. Dah. Mabuk siapa ke lesu pun dah kekal kewajipan sembahyang. Itu bukan mabuk tu, ni mabuk hilang akal. Ada ni. Tapi oleh kerana sembahyang kena diikat tanpa menghadap kiblat, sembahyang tu wajib diulangi kembali. Atau pada solat khauf, syiddatul khauf, sekalipun dalam solat fardu. Solat syiddatul khauf tidak disyaratkan menghadap kiblat. Dah cerita di bawah. Syiddatul khauf ni macam mana? Orang yang dalam peperangan, orang yang lari daripada kebakaran, orang yang lari daripada binatang buah. Syiddatul khauf lah. Ada ni. Tengah-tengah semayang, dia punya bangsa dia terbakar. Larilah turun tanah. Semayang jangan berhenti. Dada tidak menghadap kiblat, tak ada masalah. Berlari banyak pergerakan, tak ada masalah. Dipanggil semayang syiddatul khauf. Larilah. Macam contoh kan, hak berlaku tu dalam CCTV tu. Masjid berlaku gempa bumi. Ada ni. Masing-masing lari keluar. Jangan berhenti semayang, lari keluar sambung semayang tanah hang. Dipanggil apa? Semayang syiddatul khauf. Dah dada tak apa, tak menghadap kiblat. Pergerakan banyak tak apa kalau semayang syiddatul khauf. Tapi jangan bercakap lah. Lari semayang di tanah lah. Kan berlaku gempa bumi kan, dia akan lari daripada bangunan, dia akan berhimpun di tempat lapang.
Lari daripada bangunan masjid, berhimpun tempat lapang, sambung balik sembahyang. Bukan berhenti. Bukan berhenti sembahyang. Dia panggil sembahyang Syiddatul Khauf. Tidak disyaratkan menghadap qiblah. Sembahyang macam mana? Fa yusalli kaifa amkanahu masyian aw raqiban mustaqbilan aw mustadbiran. Nak cerita macam mana sembahyang Syiddatul Khauf. Jadi atau contoh di bawah tu, wa min da'inin inda i'sarin. Dia setengah sembahyang, tuan hutang mari cari dia. Dia pun lari tuju kok tikar. Sebab tuan hutang nak tangkap dia, dia susah, dia tak ada duit. Dia pun lari, selamat, dia sambung balik sembahyang. Ada ni. Hak dia tak ada duit. Kalau dia ada duit, bukan tuan hutang mari, dia kena segera pergi ke rumah tuan hutang bayar hutang orang. Tu tak boleh lari tu. Tak boleh lari tu. Ada ni. Orang susah ni, tak mampu bayar hutang. Kalau pergi sembahyang Jumaat, tuan hutang akan malukan dia, gugur fardu ain Jumaat dia. Hak susah, hak susah. Bukan hak kaya, hak iksar. Orang yang tak mampu bayar hutang, bukan sengaja. Itu dia panggil apa tu? Kalau lari tu dia panggil sembahyang Syiddatul Khauf. Dimaafkan tanpa menghadap qiblah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.